Assalamualaikum dan salam sejahtera. Berjumpa kita lagi pada kali ini dengan bab 1, langkah keselamatan di dalam amal. Pada hari ini kita akan belajar mengenai standard kandungan 1.2, pembuangan bahan sisa. Standard pembelajaran murid dapat 1.2.1 menjelaskan dengan contoh bahan yang boleh dibuang ke dalam sinki dan 1.2.2 mencirikan bahan yang tidak boleh dibuang ke dalam sinki. Kriteria kejayaan. Di akhir pengajaran ini, murid dapat menyatakan sekurang-kurangnya 3 bahan yang boleh dibuang ke dalam sinki dan yang kedua, menyatakan sekurang-kurangnya 3 bahan yang tidak boleh dibuang ke dalam sinki. Baiklah para pelajar sekalian, setelah anda semua selesai menjalankan eksperimen, di manakah anda membuang bahan sisa? Adakah semua bahan sisa tadi dibuang ke dalam sinki? Pada pelajaran hari ini, kita akan membahagikan bahan sisa kepada 2 jenis, iaitu bahan yang boleh dibuang ke dalam sinki dan yang kedua, bahan yang tidak boleh dibuang ke dalam sinki. Yang boleh dibuang ke dalam sinki ialah cecair atau larutan yang berkepekatan rendah, iaitu di antara pH 5 hingga 9 dan tidak berbahaya seperti bahan neutral, asid lemah dan alkali lemah. Seterusnya, kita akan mempelajari bahan-bahan yang tidak boleh dibuang ke dalam sinki. Pertama, sisa pepejal. Contoh, batang mancis, plastik, kaca. Kenapa kita tidak boleh membuang sisa pepejal ke dalam sinki? Apa kesannya? Sinki di dalam makmal boleh tersumbat. Yang kedua, bahan yang mempunyai nilai pH kurang daripada 5 dan lebih daripada 9. Bahan yang kurang nilai pH-nya daripada 5 adalah asid pekat, manakala bahan yang mempunyai pH lebih daripada 9 adalah alkali pekat. Sekiranya pelajar membuang bahan-bahan ini ke dalam sinki, apa yang berlaku ialah ia boleh menyebabkan kakisan dan juga bahan-bahan ini boleh bertindak balas dengan air dan membebaskan gas-gas toksik. Dan yang ketiga ialah sebatian pelarut organik, contohnya benzina, kloroform, alkohol. Sekiranya kita membuang bahan-bahan ini, bahan-bahan pelarut organik ini ke dalam sinki, ianya boleh mencemarkan sumber air. Baik, seperti pelajar yang tahu, semua bahan yang dibuang ke dalam sinki akan dialirkan ke dalam longkang dan akhirnya akan sampai ke sungai. Sekiranya kita membuang sebatian pelarut organik ini, ia boleh mencemarkan sumber air kita yang bersih. Bahan-bahan yang tidak boleh dibuang ke dalam sinki, yang keempat ialah bahan kimia seperti asid, gris, minyak, cat minyak, hidrogen peroksida. Seperti yang kita tahu tadi, asid sifatnya menghakis, ianya tak boleh dibuang ke dalam sinki. Yang kelima, bahan toksik. Semua jenis bahan toksik tidak boleh dibuang ke dalam sinki kerana boleh mencemarkan sumber air kita yang bersih. Yang keenam, logam berat. Logam berat adalah bahan toksik. Contoh logam berat ialah plumbum, merkuri, kadmium. Kenapa kita tidak boleh membuang logam berat ke dalam sinki? Logam-logam ini akan mencemarkan sumber air kita, boleh mencemarkan sumber makanan kita dan seterusnya mencemarkan alam
sekitar. Sebagai contoh, sekiranya anda membuang logam-logam berat ini ke dalam sinki, akhirnya logam-logam berat ini akan sampai ke sungai. Apa yang berlaku ialah ikan boleh makan logam berat ini dan menjadikan sumber makanan kita tercemar. Bila ikan tadi dah tercemar, awak tangkap, makan pula ikan tersebut, maka ianya boleh memudaratkan kepada kesihatan. Dan yang ketujuh, bahan sisa organik seperti mikrob dan bangkai haiwan. Kita tidak boleh membuang sisa organik ini ke dalam sinki kerana dianya boleh menyebabkan penyakit sekiranya dibuang merata-rata ataupun tidak diuruskan dengan baik. Bahan yang ke-8 yang tidak boleh dibuang ke dalam sinki ialah bahan buangan radioaktif. Ini seperti yang kita maklum, bahan radioaktif ini amat berbahaya dan boleh menyebabkan kanser. Yang ke-9, bahan meruap seperti alkohol, amonia, bromin yang sekiranya dibuang ke dalam sinki boleh menyebabkan ianya bertindak balas dengan air dan membebaskan gas-gas toksik. Dan yang ke-10 ialah bahan reaktif. Bahan reaktif ini terdiri daripada logam-logam reaktif. Ya. Contohnya, sekiranya anda membuang logam-logam reaktif ini ke dalam sinki, maka ianya boleh bertindak balas dan menghasilkan gas-gas yang berbahaya ataupun boleh menyebabkan letupan. Kesimpulannya, kenapa bahan-bahan ini tidak boleh dibuang ke dalam sinki? Kerana ia boleh menyebabkan pencemaran alam dan juga berbahaya kepada hidupan. Seperti biasa, cikgu akan bantu pelajar-pelajar untuk menulis nota untuk tajuk ini. Baik, pelajar boleh membuat tajuk besar, pembuangan bahan sisa, dan tadi kita dah belajar dua bahan yang boleh dibuang ke dalam sinki dan bahan tidak boleh dibuang ke dalam sinki. Jadi pelajar bolehlah senaraikan semua bahan yang boleh dibuang ke dalam sinki dan juga bahan-bahan yang tidak boleh dibuang ke dalam sinki supaya nanti pelajar-pelajar mudah mengetahui apakah yang boleh dibuang dan apakah yang tidak boleh dibuang. Jadi sampai di sini dulu untuk pembelajaran kita hari ini. Semoga kita dapat berjumpa lagi di kelas-kelas yang akan datang. Sekian dulu, selamat belajar.